أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أستودعك ما علمتني فردده إلي عند حاجتي إليك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. Qasidah Bismillah. Dua, tiga, empat. Bagi 18 atas bawah. Muka surat 29. Bagi 18 atas bawah. Kata mereka itu minta ulama. Silap. Dan kata mereka itu minta ulama. Pada tarikh ilmu dahulu. Mana pada katanya? Pada kata pada tarikh ilmu yang dahulu tu, muka surat 28, tak baris lapai pada atasnya. Dia kata, dan kata mereka itu, mereka ulama, pada tarikh ilmu dahulu. Maksud tarikh ilmu dahulu ni, muka surat 28, baris lapai daripada atas. Di situ lah. Yang taluk tu, dia main tarikh tu. Yang taluk tu, dia main tarikh ilmu tu. Hak pada muka surat 28, baris lapai di atas tu. Yang taluk ia ilmu dengan sesuatu hingga akhirnya tu. Okay. Tu pada muka surat 28, bagi lapis atas bawah tu. Yang mudah. Hingga akhir lah. Di mana yang taluk ia dengan sesuatu hingga akhirnya. Terus lah dia. Ini mudah. Atau yang nyata dengan dia oleh segala maklum hingga akhirnya tu. Hal ni pula muka surat berlapis juga bagi dia belah atas bawah tu. Jadi hak dia kata atau tu cari payah lah kata ambil gitu tak. Atau yang nyata dengan dia dengan sifat ilmu tu oleh segala maklum, segala perkara yang ditakluk oleh ilmu tu hingga akhirnya. Ni pada muka surat 28 baris ni belah atas ke bawah. Ambil situ mudah. Dua tarikh tak mari ilmu dua tarikh bila dulu. Kalau ambil situ lah. Maksudnya kita ni dua tarikh ilmu tu. Lebih kurang aja. Tapi apa maksud dia mari tarikh dua kali ni? Dua tarikh tu ni syarat kau apa tu. Tu ya. Dia ada syarat dia lah tu. Jadi dia mari dua tarikh tu ada isyarat dia tu. Isyarat gapo di Facebook sini ni. Jadi hak tarikh pertama tadi kembali pada muka surat 28 bagi lapis atas bawah. Hak tarikh kedua tadi muka surat 28 juga baris ni belah atas bawah tu. Jadi gapo maksudnya dua tarikh sini ni. Apa syarat dia panggil tu.
Tu kata apa isyarat musannif dia bagi dua tarikh bagi ilmu ni. Isyaratnya ilmu ni ada satu takluk saja je. Gitu lah. Isyaratnya ilmu ni ada satu takluk saja, yang ni tanjil qadim je. Sulh qadim tak ada, jadi hadis tak ada situ tu. Isyarat dia tu. Berarti dua tarikh ni musannif isyarat bahawa ilmu ni satu takluk saja. Iaitu takluk tanjil qadim tu. Tak ada sulhi dan tidak ada di hadis itu dia. Tu gitu ya. Isyarat dia panggil. Isyarat kepada takluknya takluk ilmu tanzil qadim. Berarti dua tarikh ni musannif isyarat kepada takluk tanzil qadim. Berarti ilmu ni ada satu takluk saja. Takluk tanzil qadim, tidak ada sulh qadim dan tidak ada tanzil hadis itu ya. Itu isyarat dia. Isyarat kepada takluknya ilmu tanzil qadim. Apa maksud takluk tanzil qadim sini? Dan iaitu takluk tanzil qadim ni mana tunai lulus dia kala lagi. Tanjizi lulus, qadim dia kala lagi. Qadim dia kala lagi ilmu takluk ke benda wajib mesti harus. Gitu asalnya. Tu takluk panggil tanzil qadim. Tunai sedia kala lagi. Berarti sedia kala lagi ilmu takluk kepada tiga perkara tadi. Wajib mesti harus tu. Iaitu takluk tanzil qadim. Takluk dengan suatu. Takluk dengan suatu daripada wajib mesti harus dengan fi'li. Dengan sungguh. Bila? Pada azali. Pada azali, ilmu ta'ala takluk dah tiga perkara tu. Fi'li panggil. Fi'li ni sedia kala lagi. Sedia kala lagi ilmu ta'ala sudah tahu dah tiga perkara ni. Nanti fi'li dia panggil. Iaitu tanzil qadim. Takluk dengan suatu. Suatu daripada wajib harus dengan fi'li dengan sungguh. Dengan sungguh daripada azali. Pada sedia kala lagi. Gitu. Tanzil qadim sedia kala lagi ilmu Allah Ta'ala takluk pada wajib harus. Gitu. Dan tidak ada bagi ilmu itu melainkan takluk tanzil qadim saja. Ya. Berarti ilmu ni ada takluk tanzil qadim saja. Tidak ada sulhi dan tak ada tanzil qadim. Tanzil hadis. Maka tiada baginya ilmu. Bagi ilmu takluk sulhi qadim. Dan tiada tanzil hadis. Maksudnya hadis baru tahu. Kat ada kita ni baru kita tahu. Tak boleh kita. Kalau kita ada semua ni, baru tak tahu kita ni ada. Mustahil kita ni. Dan tiada tanzil hadis. Hadis tunai yang baru. Berarti bila setakat ada kita ni, boleh ilmu kita tahu ada kita situ. Itu mustahil tu. Tak ada lagi tu. Khilaf bagi orang yang menyangka. Khilaf bagi orang yang menyangka. Ni doa sini, Robik lah. Ni doa ni. Ni doa sini ni. Robik ngaji dulu. Ini doa. Khilaf bagi orang yang menyangka bahawa bagi ilmu itu ada takluk sulh qadim. Ni doa sini ni. Jadi khilaf mana khilaf daripada asal tadi. Hak mutamaknya ilmu ni satu takluk saja je. Tapi ada juga kaul yang mengatakan ada sulh qadim situ tu. Jadi kalau ada sulh qadim enggak, tak patut sekala tu tahu ada kita ni. Tu tak ada kita tu. Mustahil gitu.
khilaf bagi orang yang menyangka bahawa bagi ilmu itu ada ta'alluq suluhi qadim. Sebab apa khilaf ada ta'alluq suluhi qadim ni? Kerana jikalau ada yang demikian itu. Kerana ni ilat berkata tidak ta'alluq suluhi qadim tu. Kerana ni ilat tidak ada suluhi dan tanjid hadis. Kerana jikalau ada yang demikian itu. Jika ada demikian itu, demikian ta'alluq suluhi qadim tu. Perintah dia ada ta'alluq suluhi qadim, nescaya lazim atau ta'ala bersifat jahil. Oh, lazim jahil tak? Oh, patut saja. Waktu dia ada seorang itu, patut dia tahu ada kita sini. Patut dia tahu berapa anak kita situ. Jahil lah lagu tu. Tadi sabit ke gitu. Itu dia. Kalau berlaku lah. Kalau berlaku tak nak suruh kode, si jahil ke sudah saya. Ya bagaimana? Patut lah. Bila ada kita ni, patut dia ni tahu ada kita. Patut dia tahu berapa anak kita. Itu mustahil lah. Tidak panggil. Ada pakak ni. Rabi' kerana tu, kalau Rabi' ngaji tu, ilak kepada tidak ta'alluq sulh qadim dan tanjid hadis. Kerana jika ada mereka itu, nescaya lazim Allah Ta'ala bersifat ngajahid. Tetapi ta'alluq ia ilmu dengan suatu. Tetapi ta'alluq ilmu Allah Ta'ala dengan suatu ni, bila ta'alluq ilmu dengan suatu ni, tetapi ta'alluq ia ilmu Allah dengan suatu. Bila ilmu tu ta'alluq ni dengan suatu tadi, dahulu daripada wujudnya. Bila wujud dia tahu dah. Bila wujud benda tu, dia tahu dah. Kita ada apa orang, bila wujud kita dah tahu dah situ dah. Tetapi ta'alluq ia ilmu dengan suatu, dahulu pada wujudnya suatu. Itu atas wajah. Atas wajah, atas jalan. Bahawasanya lagi akan hendak diadakan ia. Hak lagi akan datang tu. Maknanya hak tetapi ta'alluq ia dengan suatu dari wujud tu. Mana ta'alluq dengan suatu wujud ni, tahu bahawasanya akan diadakan benda tu. Tak ada lagi ni. Tapi itu tahu dah. Benda tak ada ni, hak tidak wujud ni, akan diadakan benda tu. Tetapi ta'alluq ia ilmu dengan suatu, dahulu daripada wujud suatu ni. Itu atas wajah, atas jalan. Jadi maknanya ilmu Allah ta'alluq dengan suatu belum ada wujud suatu ni, ta'alluq lagu mana? Ta'alluqnya atas wajah bahawasanya lagi akan hendak diadakan ia. Kita tahu lagi akan diadakan dia. Dia. Salah lah itu ya. Dan kemudian dia wujudnya. Lepas ada wujud, dia tahu juga situ. Maknanya benda yang mana ilmu ta'alluq dengan sesuatu ni, sebelum wujud ni, ya, kita tahu bahawa akan diadakan. Dia. Hak lagi akan ada, tahu lagi akan diadakan. Gitu ya. Soalan ni. Tahu-tahu tu atas wajah, atas jalan, bahawasanya telah ada sesuatu tu. Kalau pada, kita tahu telah ada dah situnya. Kalau lagi akhir datang, tahu lagi datang ada situnya. Gitu ya. Betul kalau kita ni, banyak sekali. Tak boleh ingat kita tu. Ni nak sarung masalah tu. Benda tak ada lagi, tahu ada. Akan ada. Benda ada tu, tahu ada. Ada. Dia panggil ta'alluq.
Tanji di kodim lah tu. Kan kau tu. Tapi sedia kala lagi orang tak mengetahui tu. Benda tahu mana? Hak ada, tahu kan ada. Hak ada dah, tahu ada dah. Gitu. Nanti nak kata tak berlaku taluk sulih kodim dan tadi hadis pada ilmu tadi. Gitu. Ada mungkin tu. Juga tahu tak ada. Sedia kala kita tahu tak ada. Sedia kala lagi ilmu Allah Ta'ala tahu tidak ada syarik bagi dia. Tak, sedia kala lagi orang telah mengetahui tak, orang malu tidak ada anak. Ada anak malu? Tak ada lah. Maka bila dah tahu sedia kala kita tahu tak ada. Itulah. Gitulah. Itulah lain bawah tu mudah lah. Tak payahlah. Definisi banyak. Sekejap lagi lah. Ya. Cuma dia nak bahasa tu taluk sulih kodim ya. Tu dia. Dan kata ilmu dia taluk satu taluk saja sulih kodim tu ya. Banyak makna kata sedia kala lagi. Sedia kala lagi orang telah mengetahui benda wajib, benda mustahil, benda harus. Tu dia. Benda sedia kala lagi. Sedia kala lagi orang telah mengetahui bahawasanya syariat tak ada. Anak tak ada bagi dia. Sedia kala lagi orang mengetahui bahawasanya zat dia ada, sifat dia ada. Sedia kala telah mengetahui bahawasanya maksud harus pula. Bahawasanya nikmat surga dan aku kita tahu sesuatu situnya. Gitulah. Buat kita bahas tafsir tidak tafsir. Ada bahas tak buat ni, kata ngaji lama buat ni, adakah cara tafsir tak tafsir situnya. Bahas panjang dah buat ni tu. Jadi kita naknya inkisah untuk hal tu. Bila inkisah, bila banding ilmu kita sini. Itu dia. Jadi kita nak kalau kita kias kat ilmu kita dengan ilmu ta'ala, kias yang batil dia panggil. Yang jahat. Tak semakin kias itu tu. Nak kias benda kodim, yang bagaimana boleh. Bagaimana hakikat dia. Sebagaimana kita tak kerti hakikat zat. Begitu tu kita tak kerti bagaimana dia mengetahui benda tu. Suatu hal lah tu. Allah Akbar tu lah. Payah gua nak payah sekaligus itu ni. Tak apa lah insyaAllah. Ule insyaAllah. Putus minallah. Alhamdulillah. Begitu ya. Alhamdulillah. Memang start daripada nikah apa 30 tahun. Tak ada anak. Tak ada. 2 tahun tak ada anak. Tak ada anak. Lepas tahun 31 tu pun ada. Tahu tak ada anak. Tahu ada. Sebelum tu. Sebelum ada tu dia tahu tidak ada anak perempuan ni. Tiba-tiba dia cakap nikah lain. Ilmu dia tahu pasal ada anak pula. Maka berlakulah ada anak tadi tu. Ibarat dulu sebelum ada makhluk tak? Tak ada. Ada makhluk. Ada. Tak ada makhluk azali tu. Ada. Tak ada. Tahu tak ada. Ada baru ni. Tahu ada. Jahil ke? Tak jahil. Hakikat aku tidak. Ada juga orang kata benda tak ada, Tuhan tahu tak ada. Jadi dia pun kata ada juga benda Tuhan tak tahu. Ada. Tahu tak ada. Bukan hakikat dia gitu. Gitu. Tahu tak ada. Sekutu bagi dia. Kata ada sekutu dia bagi dia. Saya. Mana ada sekutu bagi dia lah bagi dia. Tak ada. Tak ada lah. Kata ada sungguh sekutu bagi dia. Tak sah Tuhan pula. Itu Tuhan pula. Dia tak ada sekutu dia. Tu balik. Dia beli. Ada juga benda. Ada ke? Betul. Jadi nama kita tu. Ada lah. Apa? Anak bagi dia. Sekutu bagi dia. Betul kata gitu tu.
Kita pun pakuh tak dia. Sekali kita tak tahu apa jelas. Oh, pada kali kita. Iya. Oh, jahit ya. Jadi aku jahit. Ya, tidak. Ya, main kita je. Kita tunggu dia juga. Ya, ada juga tak tahu jahit. Kalau tak ilmu ni kisah. Oh, meninggal pula situ. Gitu. Okey. Kok lagu tu kita ngaji saya soal jawab. Masa tengah ngaji lagu tu lah. Soal jawab ngatuk guru tu. Pening. Dia pening tu pening. Sama sadar. Dia 70 orang kata. Dia seorang ya. 10 orang kata ni. Seorang aku pening juga. Hari lek dulu. 10 orang. Kata orang ni begini. Ngaji malam. Kau belah dia baca lagi. 10 orang. Kau tu bilang kau. Dia baca. Kau sadar dia pun kata. Maka dia. Aku tak apa juga mendoa ni. Ingat aku. Gitulah. Ilmu ni. Jadi mana kemas lah kita ngaji lagi tu. Kita bahas-bahas ke. Kemas je lah. Maka mula ta'bir ibarat dengan kana tu. Maka bermula ta'bir ibarat dengan kana. Artinya telah ada. Atau saya kunu, atau ibarat dengan saya kunu. Artinya lagi akan ada itu. Dua ibarat ni. Ibarat musuh ni, dia ibarat dengan kana dan saya kunu. Apa isyarat dia tu? Apakah isyarat musnah kita ni? Dia ibarat dia kata kana dan saya kunu tu. Apa isyarat dia nya? Jadi honyosnya itu. Honyosnya ibarat dengan kana telah ada dan ibarat dengan saya kunu lagi akan ada tu. Honyosnya ibarat dengan kana dan ibarat dengan saya kunu. Berarti ibarat dengan telah ada dan lagi akan ada tu. Iaitu dengan iktibar ta'aluk. Iktibar ta'aluk. Ibarat dengan kata kana lagi akan kana telah ada. Saya kun lagi ada tu. Ibarat dengan kana saya kun tu isyarat iktibar ta'aluk. Ta'aluk ilmu tu. Tiada yang iktibar ilmu sendiri. Iktibar ilmu tu. Mana ibarat dengan kana saya kun ni. Kamu sendiri kata ibarat dengan kana saya kun tu ialah iktibar kepada ta'aluk, iktibar pada ta'aluk. Iktibar pada ta'aluk, tidak iktibar pada ilmu tu. Ta'aluk dia tu. Ta'aluk ilmu, mana ta'aluk ilmu sini, mana urusan bagi sifat tadi. Jadi mana urusan bagi sifat tadi, sifat ilmu ni, ta'aluk bagi, hak telah diadakan, hak lagi tidak adakan. Bukan ilmu sendiri. Mana? Tu dia. Honyo tu dia. Artinya lagi akan dia ada. Saya akan ada. Honyo sonyo, mana sungguhnya. Iaitu ibarat dengan kana atau saya kunu tu. Dengan iktibar maklumnya. Maklum itu ada dia lah. Maklum bagi sifat ilmu tu. Benda diketahui ilmu ni. Jadi mana maklum ni benda yang ditakluk sifat ilmu tu lah. Gapo? Telah dia ada. Dah, benda telah ada dah. Dah akan dia adakan. Itu maklum bagi ilmu. Ditakluk lah. Maklum benda yang ditakluk oleh ilmu tadi. Itu maklum. Maklumat tu benda yang ditakluk oleh ilmu tu lah. Jadi mana balik ibarat kerana saya kuno tu iktibar pada maklum dia. Maklum takluk ilmu pada benda tu. Bila sudah kalah lagi. Sudah kalah nyata Allah Ta'ala tu. Sudah kalah nyata Allah Ta'ala, benda yang akan ada dan belum ada. Sudah kalah lagi. Dia kata bagi adalah ni. Ada kita ni bagi maklum bagi benda ada dan benda akan datang. Maklum panggil. Maklum benda ta'aluk nak lebih kita tu ngaji tu maklum benda ta'aluk sifat ilmu tu. Maklum macam maklum benda ta'aluk sifat ilmu ke apa? Wajib mesti harus. Jadi kerana saya kunu ni wajib kamu sahih harus. Dah harus. Maka ta'aluk ikut ilmu Ta'ala.
Tidak cibang ilmu. Tak cibang ilmu. Saya aku ni benda lagi akan ada, benda lah ada ni tidak cibar pada ilmu tadi. Ini cibar pada tak ada dia situ. Maklumat dia situ. Ya. Faidatun, ayat hadhi faidatun. Telah berdiri seorang laki-laki kepada Ibn Syajari. Telah berdiri seorang laki-laki kepada Ibn Syajari. Padahal Ibn Syajari ni duduk mengajar lah. Duduk bagi nasihat, duduk mengajar ni. Laki-laki sini ni Nabi Khaidir. Di Facebook lah. Dan berdiri laki-laki telah berdiri seorang laki-laki kepada Ibn Syajari. Ibn Syajari ni ulama dulu lah. Padahal Ibn Syajari duduk berwa'ad, duduk mengajar, duduk bagi nasihat di atas kursi. Duduk atas kursi. Ibn Syajari ni duduk mengajar atas kursi. Dia tiba datang seorang laki-laki. Ibn Syajari ni dengan jaga apa? Membaca Ibn Syajari akan tafsir ayat Fima ta'ala kulla yawmin fi sya'ni. Ibn Syajari duduk mengajar atas kursi di atas seorang laki-laki. Ketika itu Ibn Syajari duduk mengajar tafsir ayat kulla yawmin fi sya'ni. Kulla yawmin huwa fi sya'ni. Tiap-tiap hari, tiap-tiap masa tu ni ada kehendak, ada kerja. Keduk saja duk. Boleh kata gitu. Kulla yawmin tiap-tiap hari. Huwa ia tanda fi sya'ni, dia ada kehendak, dia kerja dia. Berarti tiap-tiap hari dia ada kerja. Keduk saja duk. Itu masuk ayat tu. Jadi bila Ibn Syajari baca lagu ni, laki-laki tanyalah. Waktu ni saat ni tu buat gapo ni? Waktu ni. Orang kata baca ayat ni buat gapo? Tidur lah. Gitulah. Dan berdiri laki-laki itu di hadapannya. Lagi caci daripada dia. Itu terbimbing ni. Itu ngacau tak? Mari nampak nampak rogo-rogo tapi caci tanya soalan bayar. Tak bayar mai. Kena kredit tahu mai. Buat bodoh, buat kapung gitu ya. Kita orang buat tak jawab. Itu nyanyi. Lepas tu kena benda sikit lah. Benda sikit kita. Hangi basuh khabar beri bersemangat bagi yang ni. Itu sikit biar kebimbangnya sikit lah. Apa ni lah. Dan berdiri laki-laki itu di hadapannya Ibn Syajari. Maka berkata laki-laki itu, wahai orang ini, wahai orang ini, wahai kena ketika orang muda, orang mengajar gitulah. Wahai orang ini, yani Ibn Syajari, maka apalah perbuatan engkau sekarang ini, kata dia. Hei orang ni orang mengajar. Masa ni saat ni tu gapo tu. Saya. Masa ni saat ni dia buat kerja gapo tu. Buat gapo? Tidur ke? Ke mana tu? Apalah perbuatan tu engkau sekarang ini? Maka diam ia sendiri. Alim itu. Dia jawab juga punya ayat ni. Kita bocah pun ni gini ke? Banyak dia jawab lah. Wis alim. Jawab mudah-mudah aja. Tak payah pik jawab dia. Minta soalan dengan orang. Jawab mudah-mudah aja. Jawab payah pik bawah. Banyak kan gitu. Duduk tadi minta soalan orang. Minta soalan kira, minta tanya gapo. Awis soalan payah tak bawah. Jawab mudah-mudah ya. Yang ni lah. Yang minta soalan dengan orang tu. Kalau kita tanya, minta dia jawab. Gitu ya. Minta dalam buku itu, nanti kita jawab situ. Saya tak guna lagu itu. Jadi minta soalan orang.
Maka diam ia mesti jari dan bermalam ia padahal dalam duka cita. Mana semalam ni tak boleh jawab tadi, duka cita memang ni. Kita orang ngaji ni, orang ngajar ni, kalau tak boleh jawab soalan orang ni, duka cita. Orang tak ni tidur pas malam ni, tidur mikir soalan dia tu. Bagi tak ada orang ahli pun nak tanya, tak jawab lah kita. Kemudian ada orang ahli lagi. Kita tak kerti, ada orang ahli, saya dua orang ahli lagi, boleh jawab. Wujud lah. Maka diam ia Ibn Sejari dan bermalam ia, mana semalam ni lah, dan bermalam ia padahal dalam duka cita. Oh, tak lebih ta'ala ni. Ni keramat dia ni. Maka bermimpi ia Ibn Sejari melihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni keramat ni tenuk yang ngaji ni. Keramat tu tenuknya. Keramat tu tenuk. Tu tenuk keramat tu. Ngaji sikit pun kalau keramat jadi kita ngaji sikit pun kalau keramat berkat tu ada mudah. Ngaji banyak pun kalau keramat tak ada apa situ. Tu jaga adab tu mengaji lah. Adab penting lah ngaji ni. Bermimpi ia melihat akan Nabi SAW. Maka menyebut ia Ibn Sejari bagi Nabi SAW akan yang demikian waktu ni saat ini orang telah buat gapo tu. Dan bertanya ia akan Nabi SAW. Dia tanya soalan tadi ke Nabi. Maka bersabda ia Nabi bagi Ibn Sejari bahasa yang bertanya akan kau itu nak khaidi. Ambil khaidi tu. Maka caca orang ada khaidi. Pak orang tak mati Nabi lah ni saja. Pak orang tak mati lagi Nabi lah ni atas dunia dua. Dunia ni dunia Ilyas. Ilyas dan Khaidi. Di langit sana Nabi Isa dan Nabi Idris, dua nabi. Dan bahawa lagi akan kembali ia, akan datang ia. Nabi tahu dah. Bahawasanya Khaidi akan datang tanya balik. Dan bahawa lagi akan kembali ia Khaidi. Maka kata menjawab baginya, Nabi ajar. Tengok apa dah. Itu dia. Ni bahaya kita ni. Maka kata dia jawab baginya. Bermula pekerjaan Allah. Begitu kita. Bermula pekerjaan Allah itu lagi akan menzahiri Allah akan ada pekerjaan. Kerja Allah ni lagi akan menzahirkan kerjaan tu. Kerana kerja Allah ni kerja dia akan menzahirkan benda tu. So, dan tidak memulai ia Allah akan ada pekerjaan. Apa maksud dia? Yang ni menghendaki maksud Nabi kata pekerjaan Allah lagi akan menzahir ia akan dia dan tak menyalai ia akan dia tu dengan makna menzahir ia Allah akan barang yang ta'alluq akan dia oleh ilmunya pada azali. Kerja Tuhan ni dia akan menzahirkan tiap benda ta'alluq ilmu dizahir belaka ini. Itu kerja Tuhan. Tengok kita. So. Jadi kerja Allah ni, kerja Allah ialah menzahirkan setiap benda di ta'alluq ilmu dia. Apa saja di ta'alluq ilmu Allah, dia akan zahir kita itu. Itu kerja Allah ni. Jadi kita lain jawab, kerja Tuhan ni tak menjatuhkan satu kaum, dia satu kaum. Jawab kita. Habis kita ni dulu. Dan tiada dimulai akan pengetahuan daripada segala perkara yang dijadikan dia. Itu maksud kata dan tiada memulai akan pengetahuan
dari segala perkara yang dijadikan dia itu menghinakan ia akan suatu kaum dan mengangkatkan ia akan satu kaum. Yang lain. Okay. Jadi maksud dia kata memang boleh dah. Tiada memulai akan pengetahuan dan segala perkara yang dijadikan dia dengan makna menghinakan ia Allah akan satu kaum dan memuliakan satu kaum tadi. Dulu hina kaum ni. Lepas tu yang menjadikan mulia atas kerja Allah Ta'ala tu. Menjatuh satu kaum dan menjadikan kaum itu kerja Allah Ta'ala tu. Dulu pakai miskin, susah nak makan. Lepas ni kaya raya, kerja Tuhan lagu tu ni. Seolah untuk Allah Ta'ala, ilmu Ta'ala. Jadi dari kita asal dia mari masuk ayat kulayaumi sya'ning dia mana kul waqtin. Ana ayat kulayaumi bisya'ning yang mana kul waqtin tiap waktu. Kul waqtin tiap waktu. Huwa iya Allah fi amrin yuzhiruhu ala wifqi ilmihi wa iradati azalan. Dia kita asal dia. Kemudian dia kata, maksud ayat kata kul yaumin wa bisya'nin dengan mana kul waqtin, tiap waktu. Huwa ya Allah fi amrin dalam pekerjaan. Bagaimana? Yuzhiru muzahirkan. Yuzhiru muzahirkan akan suatu ala wifqi di atas muafakat ilmihi wa iradatihi azalan. Muzahirkan tak suatu ni muafakat di atas ilmu dan iradat dia. Berarti tak benda yang zahir ini pakat dengan ilmu, pakat iradat dia. Ilmu dia tahu ada kita ada anak 5 orang. Iradat mesti 5 orang lah. Maka zahir dah 5 orang di situ. Ada kerja tak adanya. Kullu waqtin huwa fi amrin yuziruhu ala wifqi ilmihi wa iradi azalan. Berarti muafakat dengan ilmu dan iradat azali lagi. Berarti zahir bila Allah Ta'ala menzahirkan perkara ini dia muafakat dengan ilmu azali dan kadar azali lagi situ dia. Jadi sini dua jawapan nak mari dah. Jadi Nabi ajar kepada ilmu sejarah ini, pertamanya kerja Ta'ala ni ialah menzahirkan cak suatu mengikut apa yang dikandung Ta'ala. Yang keduanya ialah Ta'ala ni, kerja Ta'ala memuliakan satu kaum, membina satu kaum situ ni. Ada kerja Ta'ala nya. Kalau kita dulu miskin, ini kaya sikit, kerja Ta'ala tu. Ya. Dulu tengok wajib kita, dulu mulia, kan ni hina. Apa kerja Ta'ala tu. Ya. Dulu mulia ada mulia PM kita. Tapi seakhir, bila dia menjatuhkan, jadi hina lah ni. Itu kerja Ta'ala berlaku situ tu. Sebab yang takbur kita ni. Yang takbur, yang sombong. Itu sombong tu lah. Gitu. Bila. Maka berpagi-pagi ia mesyajari. Sukalah suka hatilah. Perintah dah. Nak biasa, nak tahu yang malam ni suka unah dah. Maka datang ia, yang ni laki-laki yang bertanya itu akan dia kena mesyajari. Dan mengembalikan dan mengulangi
dan mengembali mengulangi ia laki-laki. Khaidi tadi atasnya atas Ibn Sejari akan perkataan itu. Akan tanya itu. Mana? Masa ni saat ini dia buat gapo tu. Maka menjawab ia Ibn Sejari akan dia akan pertanyaan tanya itu. Maka menjawab ia Ibn Sejari akan dia akan pertanyaan dengan demikian itu menjawab apa yang Nabi ajar tu betul. Maka menjawab ia Ibn Sejari akan dia akan pertanyaan itu dengan demikian jawapan yang Nabi ajar. Maka berkata ia Khaidid baginya Ibn Sejari selawat olehmu atas orang yang mengajar ia akan dikau. Ibn Sejari ajar selawat pada orang ajarmu tu. Siapa Nabi lah. Kita tahu dah lah. Nak teh pasal apa hebat dak atas kursi tu. Mengajar atas kursi ya. Hebat dak atas kursi ni kaki buntuk. Itu dia hebat atas kursi ni main. Sebab tu kita asyik atas kursi. Tu kita duduk atas kursi. Duduk bawah. Sakit punggung. Uzur pun gini. Asyik duduk atas kursi ni. Takut ni lah. Mari tanya soalan dia jawab. Tak ada yang ada atas kursi. Itu dia. Duduk bawah lah. Kata tak uzur duduk bawah lah. Tapi duduk gini tak apalah. Nampak rendah sikit kita lah. Nampak hebat lah. Takut ni mari soalan payah-payah. Tak jawab kita. Tak sekali tak apa lagi. Minggu lepas tanya dia payah pula. So kita pergi ngajar kita. Mana kau orang katanya. Tak kena Allah ada semacam. Minggu lepas tak lagi lah. Nak tanya apa dia? Kalau kita sesat, baca tak faham. Baca hari ni seminggu wujud tak faham dia. Tu dia. Kerja banyak pula kan. Kau tak jumpa. Baca itu. Sikit lah. Waktu sahabat Nabi ni. Maka berkata ia Khaidid baginya Ibn Sejari. Selawat limu atas orang yang mengajar ia orang akan dikau. Dan berpaling ia laki-laki. Padahal bersegera. Intaha Abi dah situ. Lepas tu dia pun berpaling segera. Itulah ada. Dan katanya kata musannif al-muta'alliqu bi jami'il wajibati wal jaizati wal mustahilati. Artinya yang ta'alluq oleh isyarat. Ada deh. Ibaratkan saya pun itu cuma ada jaizah saja. Dia Wajib mustahil. tak kena. Nak kata apa? Nak kata ibaratnya kerana lagi akan ada. Kalau saya akan ada ni, itu iktibar pada takluk dia. Jadi kerana telah ada dah. Kalau kerana telah ada dah, apa zat dan sifat anda? Masuklah ke situ tu. Jadi nak kata ibarat kerana telah ada dah. Kalau telah ada dah, zat Allah sifat anda. Tak? Malu lah. Dia malu lah. Jadi mana ibarat kerana saya kuning, ialah isyarat pada takluk dia. Isyarat pada maklum ilmu ta'ala. Mana takluk ta'ala pada perkara itulah. Kerana telah ada dah. Gapa zat sifat ta'ala. Ada dah. Pada saya kuning lagi ke ada. Kita lah makhluk ni. Bukan iktibar ilmu. Iktibar takluk dia tu. Jadi mana kecil kita ni, dipanggil ibaratnya kerana telah ada. Ibarat saya kuno lagi ke ada. Jadi dua perkara ni kerana benda telah ada dah. Kalau pada ni, tak masuk dia tahu juga. Ada sudah kala. Zat tersebut anda. Masuk dalam maklum dia juga. Saya kuno lagi ke ada, masuk maklum juga. Berarti ibarat kerana saya kuning kembali pada maklum dia. Bukan pada dia mudah situ dia. Gitu ya. Ini dua ni.